Perisic si porta sul fondo, Perisic, Icardi, che gol, mamma mia, passa in vantaggio l'Inter. And then Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar pendidikan jasmani tingkatan 4. Tajuk hari ini kategori serangan bola sepak. Ini adalah antara muka surat dalam buku teks pendidikan jasmani tingkatan 4. Bola sepak merupakan permainan kategori serangan yang dianggap sebagai sukan utama bagi kebanyakan negara di dunia. Jika anda lihat di Eropah, di Asia dan di benua lain juga, bola sepak dijadikan sukan utama bagi kebanyakan negara. Kita lihat contoh, ini ialah dari pasukan dari Brazil. Di Eropah juga ada kelab ternama. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan ini pasukan Liverpool dari negara England. Untuk dari Malaysia, ini adalah wakil-wakil pemain bola sepak dari seluruh Malaysia yang telah mewakili Malaysia, dan ini adalah kelab Johor Darul Takzim yang berada di dalam negara Malaysia. Setiap pasukan mempunyai strategi dan formasi yang berbeza berdasarkan situasi permainan. Ada pelbagai formasi yang dilakukan jurulatih untuk sesebuah pasukan. Terutamanya formasi 3-5-2. Formasi 4-4-2, formasi 4-3-3 dan formasi 5-4-1. Ini adalah antara formasi-formasi yang sering digunakan oleh jurulatih pasukan atau kelab di dunia ini. Ada banyak lagi formasi, tapi cikgu senaraikan salah 4 je lah. Seterusnya, kemahiran asas dalam bola sepak seperti menendang, menggelecek, menyerkap, melakukan hantaran dan menanduk bola mempengaruhi formasi serangan dan bertahan yang akan dilakukan oleh jurulatih. Pada asasnya, kemahiran-kemahiran ini haruslah telah dikuasai oleh semua pemain bola sepak untuk jurulatih mudah untuk melatih mereka. Inilah antara gambar bergerak menendang bola, dan inilah menggelecek. Lihat bagaimana kemahiran menggelecek. Dan seterusnya, bagaimana menyerkap bola. Lihat, ini semua pemain bola sepak profesional di dunia. Seterusnya, bagaimana melakukan hantaran. Dan menanduk bola. Lihat bagaimana dia mengawal menanduk bola. Seterusnya, strategi menyerang formasi 3-5-2. Cikgu akan mengajar strategi menyerang dan cikgu akan menggunakan formasi 3-5-2. Kenapa cikgu menggunakan formasi 3-5-2?
Right. Okey, inilah gambar formasi 352. Okey, formasi 352 ada 2 penyerang, 5 pemain tengah dan 3 pertahanan. Okey, kita lihat semasa situasi serangan. 2 orang penyerang akan bebas dalam kawasan gol pihak lawan. Okey. Dan seterusnya 2 orang pemain tengah kiri dan kanan akan menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. Okey, ini semasa situasi serangan. Okey. 2 orang pemain tengah kiri dan kanan ini akan membantu penyerang untuk menyerang. Okey, 3 orang pemain tengah akan menyokong pemain penyerang. Okey, 3 orang pemain tengah ini akan naik sehingga di bawah penyerang. Okey. Dan 3 orang pertahanan akan bertahan di garisan tengah padang. Okey. 3 orang pertahanan ni juga dia bertahan, tapi dia akan naik sehingga di kawasan tengah padang. Dia tak akan naik sampai ke atas. Okey, seterusnya kekuatan dan kelemahan formasi 352 ini. Okey, apa kekuatan dia? Pasukan mempunyai ramai pemain penyerang. Okey, kekuatan dia apabila sesebuah pasukan menggunakan 352, pasukan tersebut mempunyai ramai pemain penyerang dan memudahkan pasukan tersebut untuk menjaringkan gol. Okey, boleh melakukan transisi dengan cepat daripada menyerang kepada bertahan. Okey, apabila menggunakan 352 ini, pemain sayap kiri dan kanan boleh melakukan transisi dengan cepat daripada menyerang kepada bertahan. Apabila mereka terlepas bola, pemain sayap kiri dan kanan ni perlu turun segera ke bahagian pertahanan untuk membantu pertahanan. Okey, kelemahan memerlukan pemain sayap yang pantas untuk membuat serangan. Okey, seperti cikgu cakap tadi, pemain sayap kiri dan kanan ini perlu turun menolong bahagian pertahanan. So, pemain sayap ini perlulah di antara yang paling pantas, paling laju. Kalau yang slow, lari perlahan, tak boleh lah. Ciri-ciri je tidak dapat dalam formasi 352 ni lah. Okey, seterusnya kelemahan, pemain pertahanan perlu mahir mengawal bola jika berlaku serangan kerana mereka hanya terdiri daripada 3 orang. Okey. Dalam formasi ini hanya menggunakan 3 pemain pertahanan sahaja. Okey. Ketiga-tiga pemain pertahanan ini perlu mahir dalam kemahiran mengawal bola. Sebab apa? Sebab apabila kena serang balas, hanya ada 3 pertahanan saja. Yang 2 pemain sayap kiri dan kanan, dia orang dah naik atas dan dia orang perlu turun sebelum dia orang sampai ke bahagian pertahanan. 3 pemain pertahanan inilah yang akan mengawal bola tersebut. So, mereka dalam kuantiti yang sedikit, iaitu 3 orang. So, mereka perlu mahir mengawal bola supaya pihak lawan tidak menjaringkan gol. Kita pergi ke strategi bertahan. Okey, cikgu tunjukkan strategi bertahan formasi 5-4-1. Okey, lihat gambar ni. 5-4-1 menggunakan 1 penyerang, 4 pemain tengah dan 5 pertahanan. Okey, semasa situasi bertahan, kita lihat target man iaitu penyerang akan berada di kawasan tengah padang bersedia untuk melakukan serangan balas. Alright. Target man inilah penyerang yang seorang tu. Okey, 2 orang pemain stopper akan mengawal pemain penyerang pihak lawan. Okey, pemain stopper ialah 2 orang pemain tengah daripada 4 pemain tengah. Lihat anak panah yang cikgu tunjukkan tu, itu ialah 2 orang pemain stopper dan 4 orang pemain tengah akan membantu pemain pertahanan bertahan. Okey, 4 pemain tengah akan membantu pemain pertahanan. Mereka akan turun ke bawah untuk membantu pemain pertahanan bertahan. Okey, 5 orang pertahanan akan kekal bertahan. 5 orang
pemain pertahanan ni biasalah dia akan kekal bertahan supaya pihak lawan tidak menjadikan gol. Formasi ini boleh dikatakan mempunyai sistem pertahanan paling kental dalam permainan bola sepak. Okey. Kekuatan dan kelemahan formasi 5-4-1. Okey, kekuatan digunakan pakai bagi jurulatih yang memilih untuk bertahan dalam sesuatu perlawanan. Hal ini bagi menyukarkan pihak lawan menyerang dan menjaringkan gol. Okey, memang formasi ini memang menyukarkan pihak lawan kerana mereka menggunakan hampir semua pemain bertahan. Hanya seorang saja target man yang tinggal di kawasan tengah padang. So pihak lawan sukarlah untuk menjaringkan gol. Okey, kelemahan pula sukar membuat jaringan kerana hanya seorang pemain penyerang. Okey, seperti cikgu cakap tadi, pasukan yang menggunakan formasi 5-4-1 ini, 5-4-1 bertahan ini memang sukar untuk membuat jaringan kerana tinggal seorang je pemain penyerang di atas. Sebab lagi 10 orang termasuk keeper bertahan. So dia menyukarkan pihak lawan untuk menjadikan gol dan tim dia juga sukar untuk menjadikan gol. Tapi bukan tidak boleh menjadikan gol lah. Mereka boleh. Cuma kena betul-betul kuat lah. Alright. Itu saja. Kepada murid-murid yang telah melihat video ini, sila jawab kuis di Google Form yang telah disediakan. Okey, sekian, terima kasih.